Okey, hadis yang terakhir yang saya nak bacakan iaitu subhanallah yang disebutkan tadi. Bagi golongan yang rajin menunaikan solat duha akan dibangunkan sebuah rumah. Itu bukan hadis. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang solat sunat duha sebanyak 12 rakaat, maka dibangunkan sebuah rumah ataupun istana di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Seterusnya Nabi ada bersabda, wahai anak Adam, ini sabda Nabi, sabda hadis kursi. Wahai anak Adam, janganlah kamu rasa lemah untuk beribadah kepadaku dengan cara mengerjakan solat sunat duha 4 rakaat di awal waktu siangmu. Nescaya akan aku cukupkan untukmu di akhir harimu. Masya Allah. Jadi ada banyak lagi hadis-hadis Nabi tentang kelebihan solat sunat duha. Bagi kamu yang belajar, cubalah beramal dan istiqamah dengan solat sunat duha. Samalah kita semua. InsyaAllah ia sangat membantu dalam proses kamu belajar. Allah akan mudahkan kamu faham apa yang guru ajar. Allah akan mudahkan kamu hafal Al-Quran. Allah akan temukan kamu dengan guru-guru yang tepat, kawan-kawan yang tepat, untuk kita jadi manusia yang hebat di sisi Allah, insya-Allah. Dan para ibu sekalian, solat duha ini bagi kita dengan umur-umur kita sebagai tanda kita syukur kepada Allah dan berapa lama Allah beri kita kurniaan berupa tubuh badan yang sehat dan sebagainya, rizki Allah yang banyak dan sebagainya. Kalau pengalaman saya lah, bukan pengalaman saya solat duha ya, pengalaman saya dulu saya di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, bila orang yang datang mengadu tentang masalah anak, masalah rizki, masalah jodoh, masalah duit, masalah apa-apa, antaranya saya gunakan beberapa masa tempoh untuk runding cara tu, saya terangkan tentang kelebihan solat duha. Tapi kita jelaskan dulu, tujuan utama solat duha adalah kerana Allah, nak dekat dengan Allah. Bahkan ada ulama melarang untuk kita mewawarkan, membesarkan fadilat lebih daripada solat tu sendiri. Sebab apa? Kita buat pun amal soleh apa pun, istighfar ke, selawat ke, tasbih ke apa pun, bila dekat dengan Allah, tujuan dekat dengan Allah, sudah tentu Allah akan beri apa-apa yang kita nak. Kita faham mudah macam tu je. Tapi kalau kita cakap, bila orang tanya, "Acik, macam mana acik? Murah sangat rezeki. Solat duha lah." Contoh kita sebut macam tu. Anak semua cerdik-cerdik. Acik apa rahsia? Baca Yasin jangan tinggal setiap malam. Seolahnya kita meletakkan, bukan Allah yang beri, tapi seolahnya kita membesarkan ibadah yang dibuat tu. Kita bimbang ada syirik khafi di situ. Lepas tu orang tu pun buat menjadi ukuran apa yang kita buat itu dapat berserta dengan reza Allah, mesti ada ukurannya. Ada orang jumpa Ustazah, memang berkesanlah solat duha. Saya buat solat duha seminggu Ustazah, saya dapat sen menjunam naik banyak Ustazah, rezeki banyak. Orang yang bercakap tu aurat tak tutup, pakai seksi. Saya pun selo-selo saya kata, "Puan, saya nak cakap sikit, saya minta maaf. Puan solat duha kerana Allah ke kerana nak rezeki? Nak rezeki Allah." "Saya solat kerana Allah Ustazah, niat saya kerana Allah." Saya sudahi benda ni supaya kita tak keliru buat satu amalan. Saya kata, minta maaf, kalau puan buat kerana Allah, puan akan tinggalkan dulu apa yang Allah benci. Solat sunat duha ni, solat sunat yang bukan wajib. Yang wajib solat fardu. Bahkan doa yang paling makbul adalah lepas solat fardu ya. Tapi kita pula beria doa lepas solat duha. Panjang, hafal. Tapi solat fardu kita tak jaga. Sedangkan hadis Nabi, antara waktu yang Allah sangat suka hambanya meminta adalah setiap kali lepas solat fardu. Tapi kita tak jaga doa selepas solat fardu. Saya cakap elok-elok dekat puan tu, "Puan, saya minta maaf kalau puan kecil hati apa yang saya nak cakap." Kita bimbang apa yang puan dapat, sale tiba-tiba naik, tiba-tiba bisnes menjadi, rezeki yang tak disangka-sangka dapat, tapi puan dapat dengan kemarahan dan kemurkaan Allah. Apa maksud Ustazah? Saya bukan nak menilai hati puan, tidak. Tetapi pada zahirnya puan, apa yang puan pakai ini cara pemakaian yang Allah tak suka. Jadi kalau puan betul makin dekat dengan Allah melalui salat duha, puan sudah mula meninggalkan apa yang Allah tidak suka dan buat apa yang Allah suka. Jadi kaya ukurnya kita, anak-anak, ibu-ibu sekalian,
Kita buat satu ibadah, satu amalan istighfar contohnya. Ramai mana orang yang jumpa saya, Ustazah, Alhamdulillah berkesan saya buat istighfar 1000 kali macam Ustazah cakap. Berkesan sangat, masalah saya settle satu-satu. Rizki yang tak disangka-sangka. Sebab itu janji Allah melalui hadis Nabi. Barang siapa yang melazimi istighfar akan diberi jalan keluar setiap kesulitan. Akan diberi rizki yang tak disangka-sangka. Akan diberi kegembiraan di setiap duka cita. Dia kata berkesan lah Ustazah. Tapi dah masa sama, dia tidak tutup aurat dengan sempurna lagi. Sama ada pakai ketat, ataupun pakai singkat, ataupun apa-apalah kalau wanita lah. Saya pun tegur juga kalau datang jumpa depan-depan, minta maaf puan, saya nak cakap sikit. Puan istighfar, maksud istighfar puan faham tak? Yelah saya mohon ampun dengan Allah. Astagfirullah, mohon ampun dengan Allah. Kalau betul puan istighfar mohon ampun dengan Allah, puan tak pakai pakaian macam ni puan. Saya bukan hina orang yang tak tutup aurat, jangan salah faham ya. Sebab bila Allah datangkan depan saya dapat tegur, saya guna kesempatan tu tegur. Apa maksud Ustazah? Saya tanya dia, kalau puan nak jaga hati mak, puan buat tak apa yang mak tak suka? Saya tak buatlah Ustazah sebab nak jaga hati dia. Jadi kalau puan nak jaga Allah, tak nak biar Allah marah, puan kena buat apa yang Allah suka. Apa dia? Istighfar puan mohon ampun, puan kena buktikan dengan perbuatan, bukan lidah saja mohon ampun, tapi tak buat apa yang Allah suruh. InsyaAllah puan akan terima rizki tu daripada Allah dengan cara kasih sayang Allah, bukan kemarahan Allah. Sebab apa? Allah tidak heran sedikit pun nak beri apa pun pada manusia. Sebab dalam hadis Nabi, Nabi sebutkan, Nabi gambarkan berat dunia ni bagi pandangan Allah tak sampai pun sebelah sayap nyamuk. Maksudnya Allah beri banyak mana pun kekayaan, Allah tak heran pun. Sebab itu kadang Allah tahan dunia daripada kita ibu-ibu sekalian. Sebab apa? Dunia bagi Allah tak ada nilai sedikit pun. Allah nak bagi kita bahagian akhirat. Allah nak bagi kita syurganya. Sebab itu Allah tak bagi dunia. Allah nak bagi dunia pada orang bukan Islam, orang musyrik pun Allah boleh bagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita solat duha bukan kerana fadilat, bukan kerana nak kejar dunia, tetapi kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Kamu jaga Allah, jaga hubungan dengan Allah, buat amalan kerana Allah, nak dekat dengan Allah, Allah akan jaga kamu. Nabi kata, "Ihfazillaha tajidhu tujahaka." Kamu jaga hubungan dengan Allah melalui solat duha, baca Quran, zikir dan sebagainya, semua amal-amal yang baik. Kamu akan dapati Allah berada depan kamu. Maksudnya Allah sangat dekat dengan kita. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu perlukan sesuatu, nak minta sesuatu, minta saja dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu perlukan pertolongan, minta tolong saja dengan Allah. Ini kelebihan orang mukmin beriman yang melazimi solat duha, melazimi istighfar dan semua amal soleh. Allah sentiasa ada dekat dengan dia, insya-Allah. Saya kira sekadar itulah kuliah pada pagi ini. Waktu pun dah lebih, dah 10 minit. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat iktibar, dapat semangat untuk istiqamah solat sunat duha. Antara ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang yang beriman, dia tidak tinggalkan solat duha. Kalau kita nak digelar, nak ada ciri-ciri orang yang beriman, istiqamahlah dengan solat duha. Di antara solat yang tidak pernah ditinggalkan, ataupun maksudnya hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pihak penganjur. InsyaAllah di sini kita bertemu. Mudah-mudahan di syurga Allah kita akan bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.